Selamat sejahtera kepada Tuan Husari dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya Lau dengan adik kumpulan saya Ernest, Ku dan Q akan membentangkan tajuk Kerajaan Mesopotamia. Ini merupakan isi kandungan yang kita akan bincang pada hari ini. Kita akan sentuh tentang latar belakang, ciri-ciri Kerajaan Mesopotamia, sumbangan Kerajaan Mesopotamia, dan kesimpulan. Sebelum memulakan pembentangan kita pada hari ini, mari kita lihat video tentang Kerajaan Mesopotamia. Selamat datang kembali di channel Ini Kisah. Sebelumnya kita telah membahas peradaban Mesir kuno yang dalam sejarah merupakan peradaban tertua kedua di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas peradaban besar pertama dan tertua di dunia, yaitu peradaban Mesopotamia, yang terjadi sekitar pada tahun 3500 sebelum Masehi. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, biar makin berkembang. Yuk langsung aja kita bahas peradaban Mesopotamia. Mesopotamia dalam bahasa Yunani berarti daerah di antara sungai-sungai. Sekarang ini Mesopotamia dikenal sebagai Republik Irak. Mesopotamia merupakan wilayah subur yang terletak di antara dua sungai besar, yaitu Euphrates dan Tigris. Salah satu sejarawan Amerika Serikat yang bernama Breasted menyebut Mesopotamia sebagai The Fertile Crescent Moon, yang berarti daerah bulan sabit yang subur, karena wilayahnya yang berada di antara dua sungai yang membentuk lengkungan menyerupai bulan sabit. Kesuburan tanah merupakan faktor pendukung bagi tumbuhnya peradaban suatu bangsa. Ini merupakan video tentang Kerajaan Mesopotamia. Pertama sekali, saya akan menerangkan latar belakang Kerajaan Mesopotamia. Sebenarnya, Kerajaan Mesopotamia merupakan kerajaan terawal di dunia. Nama bagi Mesopotamia asalnya dicipta bagi sebuah wilayah di Roma, tetapi kini sebagai tanah di antara dua sungai, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Kerajaan Mesopotamia berkembang daripada pendapatan awal, yaitu zaman Neolitik pada 7,000 sehingga 5,000 sebelum Masehi. Beberapa kerajaan Mesopotamia telah muncul, yaitu Kerajaan Sumeria, Kerajaan Akkad, Kerajaan Babylon Awal, Kerajaan Kassite, Kerajaan Assyria, Kerajaan Chaldea, dan Kerajaan Yuan. Semua kerajaan ini berkembang dan akhirnya mengalami kemerosotan. Setelah Kerajaan Chaldea merosot, wilayah Mesopotamia telah dikuasai oleh Parsi. Ini merupakan jadual yang mempunyai beberapa kerajaan dengan kerangka masa masing-masing semasa zaman pemerintahan Mesopotamia. Bagi pembentangan yang seterusnya, saya akan serahkan kepada adik kumpulan saya, Ku. Kita akan balik kepada ciri-ciri kerajaan Mesopotamia. Ciri utama bagi kerajaan Mesopotamia adalah wujud penempatan kekal. Sekitar 5,000 sebelum Masehi, orang Sumer dikatakan telah berpindah ke Mesopotamia dan mereka hidup dalam kelompok masyarakat yang besar. Seterusnya, mereka menetap kekal dan mula membentuk bandar di kawasan tinggi, jadi wujudnya kerajaan Mesopotamia. Dan kawasan penempatan mereka dikelilingi dengan tembok dan perik. Jika kita lihat gambar itu, tembok dikenali sebagai dinding yang dibuat daripada batu dan perik seperti lubang-lubang. Fungsinya adalah membolehkan air mengalir. Dan tujuan masyarakat Mesopotamia membina tembok dan perik di sekeliling penempatan adalah untuk mengelakkan penempatan terkesan dengan banjir yang sering berlaku. Dan penempatan kekal dipilih sebagai pencapaian utama yang mendahului pencapaian lain dalam bidang sosioekonomi tamadun Mesopotamia. Tanpa kewujudan bandar dan penempatan kekal, ini mana mungkin akan wujud ciri-ciri yang seterusnya adalah keagamaan dan kepercayaan. Mula-mula, masyarakat Sumer menganut animisme, iaitu menyembah alam semula jadi. Mereka percaya benda di bumi ini mempunyai semangat dan roh yang mesti dihormati agar semangat itu tidak mengganggu masyarakat.
Contohnya, mereka mempercayai gua, pokok atau batu. Dan seiring dengan waktu, penyembahan Tuhan mereka berubah kepada yang lebih khusus, yaitu politeisme. Politeisme adalah satu bentuk kepercayaan yang mengiktiraf kewujudan lebih daripada satu Tuhan dan menyembahan kepada banyak Tuhan. Contohnya Tuhan Anu, Tuhan Enlil, dan Tuhan Enki. Ketiga-tiga ini merupakan Tuhan utama yang disembahkan oleh masyarakat tamadun Mesopotamia. Dan mereka sangat menghormati kedua agama mereka kerana kedua agama memainkan peranan penting dalam upacara keagamaan. Ritual keagamaan yang dilakukan untuk disembahkan kepada Tuhan mereka adalah melibatkan arak, roti, kurma dan daging. Organisasi sosial di Mesopotamia adalah terbahagi kepada dua, antaranya golongan pemerintah yang terdiri daripada raja. Raja merupakan pemerintah yang tertinggi di Mesopotamia. Seterusnya diikuti dengan ketua pendeta, iaitu ketua hal ehwal agama. Seterusnya ketua tentera dan juga orang-orang bangsawan. Manakala dalam golongan rakyat adalah terdiri daripada rakyat bebas dan hamba. Selain daripada petani, juga wujudnya pengkhususan kerja kerana lebihan hasil pertanian. Jadilah kewujudan sesetengah anggota masyarakat yang meninggal pekerjaan pertanian dan menjadi peniaga, pedagang artisan dan juga tukang rumah. Dalam hal itu, hamba merupakan yang paling rendah dalam organisasi sosial di Mesopotamia. Ujungnya organisasi sosial ini adalah untuk menjadikan kehidupan masyarakat negara kota hidup dengan lebih teratur. Dalam sistem pemerintahan di Mesopotamia, raja merupakan pemerintah dan sistem pemerintah di Mesopotamia ini adalah berbentuk teokrasi, iaitu raja dianggap sebagai Tuhan atau wakil Tuhan yang berasas hukum agama. Setiap negara kota akan mempunyai seorang raja yang akan dibantu oleh ketua agama dan juga gubernur. Raja berkuasa mutlak dalam pemerintahan. Contohnya, raja adalah ketua pentadbiran yang akan memberi arahan dan nasihat kepada pegawai kerajaan. Seterusnya, raja akan melantik pengawal untuk mengurus pentadbiran di negara. Sebagai Menteri Kerja Awam, baginda juga akan menyediakan sistem pengairan, tembok dan juga benteng. Selain itu, raja berperanan sebagai ketua tentera yang akan memerangi setiap peperangan. Selain itu, sebagai ketua pendeta, raja akan melantik pegawai yang biasanya akan melantik ahli kerajaannya untuk memegang jawatan di zigurat. Zigurat memainkan peranan penting kerana berfungsi sebagai pusat ibadat, pusat perdagangan dan juga pusat penyimpanan khazanah negara. Dalam pada itu, raja akan dibantu oleh pegawai yang terdiri daripada golongan bangsawan yang biasanya mempunyai ikatan dengan keluarga diraja. Walaupun raja dianggap sebagai Tuhan, tetapi biasanya rakyat tidak akan menyembah raja sebagai Tuhan kecuali semasa pemerintahan Raja Narasim. Raja Narasim yang memerintah kerajaan Akkad telah memakai gelaran sebagai Raja Empat Penjuru Alam kerana baginda menganggap dirinya terlalu agung kerana telah berjaya meluaskan wilayah di Mesopotamia. Sistem tulisan di Mesopotamia diwujudkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sistem tulisan ini telah penting kerana digunakan untuk melicinkan urusan perdagangan dan pentadbiran. Antaranya, tulisan orang Sumeria pada awalnya adalah bermula dengan tulisan yang berbentuk gambaran. Seterusnya telah dipermudahkan kepada tulisan simbol yang ditulis pada tanah liat. Kemudian ialah tulisan berpaku yang berbentuk berpaku dan dikenali sebagai cuneiform.
Tulisan ini ditulis pada tanah liat kerana belum wujud bahan untuk menghasilkan kertas pada tamadun ini. Dan antara ciri cuneiform ini adalah dibentuk dengan menggunakan sejenis pen daripada rumput liat dan seterusnya akan ditekan pada tanah liat yang basah. Kesannya, kewujudan sistem tulisan ini telah membawa kepada sistem pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan jurutulis. Dan jurutulis ini membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan dicatatkan supaya dapat direkod. Selain itu, urusan jual beli akan disertakan dengan resit nota surat kredit dalam setiap perdagangan. Di samping itu, sistem tulisan ini telah melahirkan tradisi kesusasteraan. Antaranya merupakan epik Gilgamesh yang merupakan hasil kesusasteraan yang tertua di dunia ini. Dan kisah ini adalah tentang kepahlawan tokoh yang bernama Gilgamesh yang memiliki kekuatan dan keberanian. Dan Gilgamesh ini baginda dalam memerintah sedang memberi perlindungan kepada kehidupan di kota Uruk. Dalam hasil ini, epik Gilgamesh telah mengandungi falsafah dan cara hidup orang Mesopotamia dan seterusnya telah menceritakan pemerintahan, percintaan dan kehidupan yang kekal abadi serta kesaktian. Sekarang marilah kita lihat seni bina pada kerajaan Mesopotamia. Seni bina yang paling signifikan pada kerajaan Mesopotamia ialah zigurat. Pada masa tersebut, bangsa Sumeria merupakan bangsa pertama yang membangunkan peradaban di Mesopotamia. Jadi, mereka telah membina zigurat ini untuk berkhidmat sebagai kuil. Sekarang kita boleh lihat pada ciri-ciri pembinaan zigurat tersebut. Permukaan zigurat adalah curam untuk mengukuhkan keutuhan bangunan. Dan teras zigurat ini juga dibina dengan menggunakan batu bata lumpur dan juga batu bakar. Batu bakar ini akan digunakan dalam kuantiti yang besar, terutamanya pada bahagian permukaan bangunan zigurat. Dan batu bata lumpur ini digunakan kerana batu bata lumpur ini dijadikan sebagai suatu bahan yang suci bagi masyarakat Mesopotamia. Seterusnya, tapak zigurat juga akan dibentuk dalam bentuk segi empat dan tapak teres akan ditampak atas pangkalan secara beringkat, dan apabila setiap tahap ditampak, kawasan platform akan menjadi kecil dan kedua-dua contong sisi akan mencontong ke atas sehingga menjadi satu bentuk piramid. Dan terdapat juga suatu kuil akan dibina pada atas zigurat dan didedikasikan kepada salah satu dewa Mesopotamia. Kerana mereka percaya bahawa semakin tinggi kuil, semakin dekat mereka dengan dewanya. Fungsi kuil ini juga membolehkan para Sami untuk melakukan pelbagai ritual, perayaan dan korban di kuil tersebut. Dan zigurat ini juga berfungsi sebagai tempat untuk para pemuka agama melarikan diri apabila berlaku banjir yang menenggelamkan dataran rendah. Next. Seterusnya kita akan lihat Taman Tergantung Babylon yang merupakan satu daripada seni bina pada kerajaan Mesopotamia. Babylon ini merupakan negara kota bagi tamadun Mesopotamia yang kini boleh dikatakan sebagai Iraq. Dan apabila Mesopotamia diperintah oleh Port Charter, muncullah seorang pemerintahannya iaitu Nebuchadnezzar mengindahkan tamadun Babylon ini. Dan Taman Tergantung Babylon ini diindahkan adalah untuk menggembirakan isteri Nebuchadnezzar yang rindu akan halaman kampungnya. Ciri-ciri Taman Tergantung Babylon ini ialah bangunannya bina menggunakan tanah liat kerana tanah liat merupakan bahan tempatan yang boleh mudah diperoleh di kerajaan Mesopotamia. Dan terdapat juga pelbagai jenis pokok serta pokok bunga yang akan ditanam pada binaan bertingkat di bukit berteras.
Dan tapak taman ini juga adalah dalam bentuk segi empat dengan sisinya adalah sepanjang 4 meter dan ia juga mempunyai teres yang bertutup dalam membolehkan masyarakat menaik ke atas. Taman ini juga berongga yang berisi dengan tanah liat untuk membolehkan pokok-pokok dan bunga tumbuh besar. Next. Dalam bidang pendidikan kerajaan Mesopotamia, kuil dijadikan penyebaran pendidikan. Jadi, sekolah Mesopotamia adalah wujud di dalam kuil. Dan maklumat sekolah ini di Mesopotamia adalah untuk melatih jurutulis yang mahal dalam pentadbiran dan ekonomi. Jurutulis ini juga boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat di mana mereka akan menghasilkan teks sastra dan keagamaan bagi jurutulis yang mempunyai grade yang tinggi. Dan sekolah Mesopotamia juga boleh dipanggil sebagai Ituba, iaitu merupakan sebuah pusat budaya bagi masyarakat Mesopotamia yang mengandungi ulama, ahli teologi, juru bahasa dan pengair. Kemudian, bahasa adalah subjek yang paling penting di sekolah di mana pelajar akan diajar dengan dialek Sumeria dan Akkadia. Sekarang, marilah kita lihat sedikit video tentang dialek Sumeria. The Sumerian language. Element. Numbers. Ash, Teli, Tish, Min, Okeylah, Esh. dan video tentang dialek Sumeria. Dan di sekolah, pelajar Mesopotamia akan diajar dengan pembelajaran asas iaitu 3M seperti menulis, membaca dan menghafal ratusan tanda-tanda berbentuk baji dan beribu-ribu perkataan dan frasa Sumeria dan Akkadia. Mereka juga akan menulis di atas tanah liat yang lembut di mana iaitu boleh dikepal, dibentuk semula dan diguna semula untuk dibuat sebagai latihan penulisan. Dan pada masa itu, disiplin sekolah adalah ketat. Contohnya, hanya pelajar cemerlang akan didedahkan dengan ilmu seperti biologi, geologi, matematik, undang-undang, ubat-ubatan, ilmu ramalan dan juga astrologi. Dan bagi jurutulis yang tidak memuaskan atau sesiapa yang bercakap di dalam kelas, mereka akan mendapatkan hukuman seperti akan dirotan. Next. Tambahan pula, kita akan lihat sumbangan pada kerajaan Mesopotamia. Pertama ialah Kod Hammurabi. Kod Hammurabi ini merupakan undang-undang bertulis di mana ia diperkenalkan oleh Hammurabi, iaitu merupakan pemerintah Babylon. Kod Hammurabi ini mengandungi 282 undang-undang dengan termasuklah isu jenayah, sivil, perdagangan, perkahwinan, harta pusaka percubaan dan sistem lain-lain. Kod Hammurabi ini juga ditulis dalam bahasa Akkadia dengan menggunakan tulisan cuneiform. Kod ini dipahat pada tembok atau tiang yang besar dan tinggi supaya masyarakat Mesopotamia boleh membaca dan melihat. Terdapat mempunyai 3 prinsip dalam Kod Hammurabi ini yang menekankan prinsip seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi. Prinsip pertama ialah prinsip pembalasan dan kedua ialah status sosial, ketiga ialah aduan. Contoh prinsip dalam prinsip pembalasan ialah seperti sekiranya seorang anak memukul ayahnya, tangannya akan dipotong. Contoh lain ialah semasa melakukan pembedahan, jikalau pesakit itu mati, pakar bedah boleh dihukum hukuman mati. Dan seterusnya, terdapat juga ukiran lekukan di puncak kod tersebut di mana Hammurabi yang berdiri sedang menerima hukuman daripada Samshar yang duduk, iaitu merupakan dewa keadilan Babel dengan menggunakan batang pengukur dan pita. Dan ukiran ini menunjukkan keadilan bagi susunan masyarakat di Mesopotamia. Next.
Di samping itu, dalam bidang perubatan, perkembangan ilmu perubatan adalah mula berkembang sejak kerajaan Israel dan kerajaan tersebut amat mementingkan kesihatan masyarakat Mesopotamia. Jadi, terdapat 500 jenis ubat-ubatan termasuklah herbal dan ramuan perubatan dicatat dalam menu perubatan tersebut. Bukan itu sahaja, menu perubatan tersebut juga ada mencatatkan cara atau langkah tentang mengubat penyakit dengan menggunakan ubat-ubatan. Jadi, pakar-pakar atau doktor boleh merujuk panduan menu tersebut. Malah mereka juga mempunyai risiko di mana jikalau pesakit itu mati, mereka boleh dihukum hukuman mati. Next. Bagi sumbangan kerajaan Mesopotamia dalam bidang astronomi, masyarakat Mesopotamia telah memberikan pemerhatian terhadap pergerakan bulan matahari dengan membawa kepada perkembangan ilmu matematik seperti kita boleh lihat dalam sistem mengira perpuluhan, menambah, menolak, membahagi dan punca ganda dua merupakan ilmu matematik yang dicipta oleh masyarakat Mesopotamia. Kemudian juga membawa kepada pengembangan ilmu geometri. Perkembangan ilmu geometri ini telah memulakan orang Mesopotamia menggunakan jalan laut serta bercinta kalender yang berasaskan sistem solar seperti gambar ini yang mempunyai 12 bulan dalam setahun sama dengan kalender yang kita gunakan pada masa ini. Bagi penciptaan roda dan pengangkutan pula, bagi roda merupakan penciptaan terulang di Mesopotamia. Terdapat dua tujuan penciptaan roda. Yang pertama, menghasilkan kereta kuda untuk peperangan dan kegunaan domestik, manakala mencipta kincir air untuk mengalir ke kawasan tandus untuk meningkatkan hasil pertanian selain daripada mengawasi banjir di Mesopotamia. Ini merupakan gambar kincir air yang terdapat di kerajaan Mesopotamia. Bagi pengangkutan pula, masyarakat Mesopotamia telah menyumbangkan kepada cintaan alat pengangkutan yang terawal di dunia. Seperti contoh yang kita boleh lihat, kapal layang dan kereta kuda merupakan pengangkutan yang dicipta oleh masyarakat Mesopotamia pada masa itu. Mereka telah menggunakan kapal layar dan pengangkutan beroda sejak 3000 sebelum Masihi. Oleh itu, mereka dapat menguasai jalan laut dan jalan darat sehingga dapat menghubung dengan wilayah di India serta wilayah di Laut Mediteran. Bagi sumbangan yang seterusnya, adik kumpulan saya, ku akan teruskan pembentangan dia. Kita akan beralih kepada ciri yang terakhir, iaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi kerajaan Mesopotamia terbahagi kepada 3 jenis, iaitu perdagangan, peternakan dan pertanian. Jadi marilah kita lihat yang perdagangan. Kerajaan Mesopotamia kekurangan kayu bara. Jadi mereka perlu mengimport barang-barang keperluan dari negara luar untuk mencipta alat-alatan dan senjata. Seperti tadi yang saya sebut, kerajaan Mesopotamia adalah tanah di antara sungai Tigris dan sungai Euphrates. Jadi, fungsi kedua-dua sungai ini adalah sebagai laluan pengangkutan, terutamanya mengangkut barang dagangan. Dan sungai kerajaan Mesopotamia berdekatan dengan Teluk Parsi, dan Teluk Parsi ini adalah satu lautan Hindi bagi memudahkan perdagangan dunia luar, contohnya dengan India. Dan kedua adalah peternakan. Masyarakat Mesopotamia juga menjinak binatang seperti lembu, keledai dan biri-biri. Tujuan mereka menternak binatang adalah untuk mendapatkan kulit binatang dan juga bulu bagi menghasilkan pakaian mereka. Dan berikut juga, mereka menternak lembu untuk mengangkat barangan yang berat. Next.
Dan kegiatan ekonomi yang ketiga adalah pertanian. Kebanyakan mereka adalah terdiri daripada golongan petani. Kegiatan pertanian ini juga berkait dengan pembinaan terusan untuk pengairan tanaman. Pembinaan terusan ini berupaya membina terusan bagi menyambungkan sungai-sungai utama mereka. Hal ini penting sebagai saluran air bagi menjalankan pengairan tanaman. Terusnya, pembinaan ini adalah cara yang memudahkan pengangkutan barang, terutama barang dagangan. Ia juga membolehkan terusan untuk sampai ke destinasi, lagi memendekkan masa perjalanan. Dan tanaman utama bagi mereka adalah barley dan juga tanaman-tanaman lain seperti gandum, sekoi dan kurma. Next. Jadi sampai kesimpulan, kerajaan Mesopotamia merupakan tamadun yang terawal dan unggul di dunia. Sumbangan terbesar kerajaan Mesopotamia ialah memperkenalkan sistem praktikal penulisan, iaitu kuniform yang memberikan dalam meluaskan budaya manusia. Berikut juga, jigrat yang dihasilkan telah menonjolkan kepintaran masyarakat Mesopotamia. Kemalangan dan keunggulan kerajaan Mesopotamia wajar dicontohi oleh masyarakat kini untuk membina sebuah negara yang hebat. Ini merupakan rujukan kami. Sekian, terima kasih.